Assalamualaikum semua, kembali bersama video kali ini. Aku nak kongsi pendapat aku untuk satu TV series berjudul One Cent Thief. Sebelum ni aku ada buat video untuk TV series ni, episod 1, 2, 3, 4. Every episode tu habis aku buat video. Tapi lepas aku tengok episod kelima, aku decide nak stop buat video. Dan aku ada sebab kenapa. Sejujurnya aku tak expect TV series ni going to be good. And sejujurnya lah, benda yang menarik perhatian aku untuk TV series ni adalah tajuk dia, One Cent Thief, yang ada kena-mengena dengan satu event yang aku quite familiar, kan? One Cent Thief, pencuri 1 sen tu. Dan aku agak teruja ada orang nak buat cerita pasal kejadian tu. That's the main reason kenapa aku interested in the TV series in the first place. Macam aku cakap, aku ada buat review videos untuk TV series ni sebelum ni. Plan asalnya untuk aku review setiap episod. So aku ada buat untuk episod 1 dan 2, episod 3 dan 4. Tetapi lepas aku tengok episod kelima, aku stop buat video sebab pada aku dah sangat jelas untuk episod seterusnya after episod 5 tu kan, tidak ada apa lagi yang aku nak raikan untuk TV series ni. So dengan kata lain, TV series ni berakhir di satu tahap yang tidak memuaskan untuk aku. Secara keseluruhan, pada aku, dia mediocre lah at best. Dari segi production value, aku tak nak sentuh sangat sebab dia drama TV series. So, obviously budget dia tak sebesar buat full length feature film. Ada jugalah shot-shot yang nampak cantik, especially shot-shot yang dekat outdoor kan, but still ada yang nampak quite cheap, especially kalau location yang dia nak shot tu agak bland. So dia kurang pandai nak make the shot more interesting untuk that type of situation. Performance ada yang okay, tapi ada juga yang tak berapa nak bagus sangat kan. Syafiq Kyle dengan Azira tu, aku rasa diorang bagus dalam ni. Dan aku quite enjoy tengok diorang punya performance. Sophia Jane very interesting juga dalam ni kan. Tapi itulah, dia punya skrip tu pada aku tak memuaskan kan. Actually the overall writing is not good lah pada aku. Untuk episod 1 dan 2, dia start dengan sangat memberangsangkan. Walaupun dia punya struktur cerita tu dia lebih kurang macam TV series Mr. Robot, tapi ia masih lagi ada nilai-nilai asli yang diterapkan. Banyak benda yang aku suka actually dalam episod 1 dengan 2. Cerita bergerak pada aku dengan efisien, tak ada meleweh-leweh, tapi dalam masa yang sama dia berjaya establish semua characters ni, and dia punya world building pun pada aku just nice. Untuk episod ketiga, dia punya momentum tu agak jatuh sikit sebab cerita tu dia tak bergerak sangat tau. Tapi penonton kena tunggu 40 minit nak tunggu habis kan. So episod ketiga dia agak sayur kan, agak lemau sikit lah. Tapi dalam episod keempat, jalan cerita menjadi kembali menarik sebab ada movement sikit in term of story tu. Walaupun dalam episod 4 tu, pemilihan tingkah laku watak Iman ni pada aku tak selari dengan watak dia sebagai seorang hackers. Aku mula-mula tu memang tutup sebelah mata je. Dan aku actually mengharapkan ia hanya isu sementara. Tapi lepas tengok episod kelima, aku rasa aku bagi series ni kredit terlalu awal. Sebab bermula dengan episod 5, pada aku dia terselah kualiti sebenar TV series ni kat mana. Which is my personal opinion, it's not good. It's not that good lah. Tak macam apa yang orang gembar-gemburkan online sekarang ni. Itu sebab aku stop buat video untuk setiap episod. Lepas episod 5 tu aku macam kecewa sikit, dan aku buat keputusan untuk tunggu je lah sampai habis 8 episod dan baru aku buat video, which is video ni lah. Sebab aku tak nak buang masa cakap benda yang aku tak berapa nak suka. Aku ada sentuh dalam video aku sebelum ni pasal ada scene yang Iman having a nightmare tau, which is aku cakap it's good kalau series ni nak explore the psychological punya side kan. Turns out that's all bullshit kan. Tak ada apa-apa pun yang berkembang dari scene tu kan. Pada aku dia just buat nak nampak cool. Actually itulah dia, benda yang diberi kepentingan dalam developing this series. Macam mana nak bagi series ni cool instead of write a good story.
Dan the showrunner tahu kita punya penonton ni senang dikaburi tau. Sebagai contoh, bila ada cerita yang sentuh tentang ahli politik yang jahat, yang tak jujur, makan rasuah, serta-merta cerita tu akan jadi best sebab kononnya berani. Betapa senangnya nak mengaburi mata penonton kita. Siapa target audience series ni? Untuk orang yang minat cerita yang berkonsepkan heist, pada aku agak menghampakan untuk heist element tu. Adakah cerita ni untuk orang yang minat tentang computer hackers? Aku suka computer hackers punya team kan, series or movie. This is lame pada aku. Or maybe cerita ni untuk orang yang suka konspirasi or misteri pun pada aku tak hit the mark. Sebab most of it is predictable. Seriously, predictable. Ada satu scene tu predictable. Nanti aku cakap si mana. Tapi yang paling penting watak utama tu, which is Iman, yang dilakukan oleh Syafiq Kyle. Pada aku watak Iman ni dia, towards the end tu dia all over the place. And dia punya personality tu it's not something yang believable lah towards the end tu. Dia bermula dengan baik, tapi lepas tu dia berubah menjadi 1% to 1% dengan pantas kan, hanya untuk serve the plot. Ada satu scene tu dalam episod kelima yang tiba-tiba watak Iman ni pada aku dia jadi cocky and confident tak tentu pasal. Dan ada satu scene yang dia ikut surveillance pergi KL, lepas tu dia turun kereta dan berjalan sembang sikit, dan surveillance masuk balik kereta. Tiba-tiba dia, watak Iman ni jadi macam out of character. Aku terus that's the moment yang aku rasa what the hell is this, and macam mana dia orang boleh tulis macam ni, walhal dia baru je experience tengok orang kena bunuh depan mata dia tau. Dan pada aku it doesn't make sense. Up to that point kita difahamkan yang Iman ni just a normal guy, and dia adalah kita punya point of view tau, POV. That's how it's been developed from the start. And then tiba-tiba the show abandon the idea tau, yang membuatkan aku terfikir maybe the show tak ada intention pun nak buat macam tu. Awal-awal tu dia buat just follow Mr. Robot punya template without knowing why Mr. Robot buat macam tu in the first place. Dan cakap pasal scene yang sama dengan Surveillance tu, lepas Surveillance belah, tiba-tiba ada dua orang yang kononnya polis khas culik Iman ni dan interrogate. Aku that scene is laughable. Aku boleh agak dah diorang ni siapa, dan aku dah boleh agak from the start apa diorang punya misi, diorang ni kerja dengan siapa. Dah boleh agak dah. Aku macam, is this the best that you can do? Seriously, lepas tu watak Iman pada aku no longer interesting tau. And dengan dia start pakai baju harimau bintang kan, lepas tu dah tak butang dekat bawah je kan, dia dengan apa, Amirul Effendi tu. Aku macam, is that supposed to be a joke, or memang that's how you portray a bad guy? Aku rasa bodoh gila kalau itulah niat korang sebenarnya. Aku faham yang the show nak tunjukkan duit boleh membuatkan seseorang tu berubah, membuatkan seorang tu lupa diri kan. Aku faham kan, duit boleh buat orang jadi sombong ke apa kan. Aku faham. But if you really a good writer, you need to be more sophisticated than this. The way the story progress lepas tu macam just typical drama TV lokal yang ditulis dengan asal boleh pada aku, which is agak disappointed because aku mengharapkan something different, something yang lebih berkualiti dari ni. Apa yang aku dapat rasakan, orang yang tulis series ni bukan someone yang really want to make something special, yang betul-betul nak berkarya. Series ni macam ditulis oleh someone yang buat sebab makan gaji, which is very sad. This is not the first Astro original content yang aku tengok. Most of it is not really that good. Astro seriously kena evaluate diorang punya creative team sekarang ni, sebab so far nothing really gold apa yang diorang produce. Aku bagi lagi satu contoh how bad the writing is. One of the last scene, and aku rasa episode last tu, ada satu scene yang Faizal Hussein dia cakap dekat outside the building
through speaker untuk dalam building, so Iman boleh dengar. That speech tu dia macam luahkan perasaan dia lah, and as a father kan, apa yang dia rasa dia salah, kenapa dia buat macam ni. Okay, supposed to be some emotional scene kan, for the father and for Iman, but the scene mean nothing. That speech mean nothing, doesn't really affect apa-apa. Tak affect the story, tak affect Iman. Nothing really happen lepas tu. Tak ada purpose. That scene tak ada purpose. That's bad, man. That's how bad the writing is. And plus, yang benda yang aku agak annoyed juga, ada satu soundtrack yang the show keep on play over and over. Aku, ya Allah, annoying gila. Ada satu lagu tu yang aku macam, siapa ni? Lagu siapa? Kenapa keep on play untuk series ni? Aku tak faham. So overall aku rasa this show actually berdiri hanya disebabkan oleh performance some of the actors, and sebab dia punya writing tu ke laut, and maybe the idea di sebalik cerita ni. Itu je. Syafiq Kyle, Sofia Jane, Azira Syafinas tu, dorang yang menyebabkan this show boleh berdiri. Dan walaupun skrip tu tak berapa bagus sangat, tapi they still can deliver tau. That how good all the actors are. Some of it lah, not all. Other than that, nothing yang boleh bagi impact untuk series ni. And maybe the idea is quite interesting, and 170 maybe menarik kan. Tapi kalau diteliti dia punya jalan penceritaan tu, dia punya story structure tu, everything terabur. Seriously, aku disappointed lah dengan series ni. And I'm not looking forward to season 2. Aku tahu dia tease kononnya apa digital karma tu. So lame. Aduh, that's how you portray hackers. Oh my god. And punyalah banyak cerita hackers macam tu kau portray hackers. Lebih kurang je macam dalam proxy tu. Okay lah, kuasa tu je review aku untuk the whole series One Sentive ni, 8 episod. Aku tahu ramai yang suka TV series ni. Ada satu director yang really well known di Segani pun cakap series ni best gila. I don't know, and maybe lepas ni movie dia aku agak skeptical sikit, sebab dia as a director pun tak nampak kelemahan series ni. Aku tak sure macam mana dia punya movie sendiri tu nanti. And ada juga orang lain, reviewer lain kat YouTuber yang really like the series. It's okay, masing-masing ada taste masing-masing. Aku just nak kongsikan pendapat aku je. Pada aku this series ni dia bermula dengan baik, tetapi lepas tu dia just become another drama Melayu. Itu je lah. Okay, aku rasa itu je lah. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa kembali untuk video seterusnya. Assalamualaikum. Kongsi di. Ciao.